akan bawakan ada satu segmen wawancara berkenaan dengan program vaksinasi COVID-19 seperti kita beritakan tadi, iaitu bersama dengan kita ya Yang Mulia Puan Atira Fakriah binti Haji Awang Yusof, Ketua Bahagian Perhubungan Korporat Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah Sihat, ya? sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita ucapkan selamat datang ke Stadium pada pagi ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Tajuk ini penting sekali Penting sebetulnya. sekali. Jadi untuk itu biarlah elok lebih manis lagi. Untuk Mahirah dululah. Ladies first ya. Ya, jadi silakan. Ya, jadi kita terus saja serahkanlah kepada Yang Mulia Puan Atira Fakriah. Mungkin dapat menjelaskan dengan program vaksinasi COVID-19 ini, apatah lagi dengan keadaan pada masa ini yang kita telah ketahui untuk dilaksanakan secara berperingkat ya. Jadi mungkin dapat diserahkan kepada Yang Mulia Puan untuk memberikan sebagai mukadimahnya. Silakan. Terima kasih. Jadi seperti mana yang kita ni ketahui, selama ni selama setahun lebih sudah kita ni telah mengharungi pandemik COVID-19. Betul. Dan negara Brunei Darussalam tidak terkecuali daripada mengharungi pandemik COVID-19 ini. Dan namun alhamdulillah sejak awal lagi pandemik COVID-19 ini dilanda di seluruh dunia, usaha secara peringkat global telah dilaksanakan untuk menyelesaikan pandemik COVID-19 ini. Dan para saintis juga telah berusaha keras sebenarnya dari awal pandemik COVID-19 ini untuk menghasilkan vaksin. Sebab itu kadang-kadang kita lihat vaksin itu laju kena siapkan. Betul. Sebabnya awal sudah dijangkakan untuk perlu diselesaikan sebenarnya. So usaha itu memang awal sudah dilaksanakan dan alhamdulillah masa ini ada sudah vaksin-vaksin yang kira berkesan dan dapat digunakan untuk melindungi kita ni daripada jangkitan COVID-19 itu. Dan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah merangka satu strategi program vaksinasi COVID-19 yang mana akan diberikan kepada semua rakyat dan penduduk yang bermastautin di negara Brunei Darussalam. Yang kira mengikut fasa-fasa yang akan ada di dalam program vaksinasi ini. Dan walaupun masa ni kalau kita ni lihat alhamdulillah di negara kita ni sebenarnya terkawal. Masih lagi terkawal. Alhamdulillah. Dan kita ni tidak ada kes tempatan. Tidak ada kes tempatan. Tapi di luar sana masih lagi belum stabil dan belum lagi terkawal. Sebab itu ianya sangat penting sebenarnya untuk kita ni memvaksinate ataupun mengambil vaksin COVID-19 ini. Sebab itulah Kementerian Kesihatan menekankan untuk mereka untuk mengambil vaksin COVID-19 apabila program vaksinasi ini dilancarkan nanti insya-Allah. Iya. Dan Puan untuk secara rincinya ya, bukan saja kami berdua tapi mungkin penonton kita di luar sana ingin mengetahuinya dengan lebih rinci lagi mengenai dengan program vaksinasi COVID-19 ini yang akan diadakan nanti. Mungkin dapat dijelaskan silakan. Okay. Sebenarnya program vaksinasi COVID-19 ini akan dilaksanakan secara berfasa. Ada 3 fasa yang akan dilaksanakan bagi program vaksinasi COVID-19 ini. Dan bagi fasa pertama, keutamaan diberikan terlebih dahulu kepada frontliners ataupun petugas barisan hadapan. Sebab mereka ni yang sebenarnya berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19 because they are the ones yang kira yang paling pertama berisiko untuk dijangkiti COVID-19 itu. Jadi mereka diberikan keutamaan terlebih dahulu. Jadi kalau dikirakan frontliners ini terdiri daripada mereka yang bertugas di pos-pos kawalan sebagai contoh dan anggota-anggota beruniform dan juga para sukarelawan pun juga termasuk di dalam petugas barisan hadapan ataupun frontliners dan tidak terkecuali our healthcare workers di sektor kerajaan dan juga di sektor swasta. Jadi selepas semua frontliners ini diberikan vaksin COVID-19, barulah kita ni memberikan vaksin itu ke semua warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Dan selepas warga emas semua diberikan vaksin, barulah penuntuk yang ingin belajar ke luar negeri diberikan vaksin dan juga kepada para diplomat. Itu bagi fasa pertama. Namun bagi fasa kedua pula, vaksin COVID-19 ini akan diberikan kepada
kaki tangan yang bertugas di daycare centers ataupun pusat-pusat penjagaan kanak-kanak dan guru-guru. Sebabnya vaksin ini dia dapat dibagi kepada kanak-kanak ataupun mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Sebab itulah kita ni mesti melindungi mereka ni yang dia dapat mengambil vaksin itu dengan memvaksinate yang dapat mengambil vaksin tersebut. So in terms of guru-guru dan kaki tangan yang bertugas di daycare center ini. Sebab itu disarankan mereka yang berada di fasa kedua ni untuk mengambil vaksin tersebut. Dan apabila sudah selesai, semua para guru di sektor kerajaan dan sektor swasta dan tugas-tugas di daycare center ini diberikan vaksin. Orang-orang dewasa yang berisiko tinggi seperti yang menghidapi kencing manis ataupun darah tinggi akan diberikan vaksin COVID-19. Ya. Alhamdulillah ya. Ada lanjutan silakan. Ya. Sebelum terlupa, sebenarnya vaksin COVID-19 ini alhamdulillah akan diberikan secara percuma. Secara percuma kepada kesemua rakyat dan penduduk yang bermastautin di negara Brunei Darussalam. Ya. Puan ada sempat bertanya bagaimana pula dengan warga penerbangan, contohnya pilot dan juga anak-anak buah kapal pramugara dan juga pramugari. Mereka akan terdiri daripada fasa pertama. Fasa pertama. So they are considered as frontliners. Ya, betul sekali. Jadi ada 3 fasa yang telah pun dinyatakan tadi, fasa pertama, fasa kedua dan juga fasa ketiga. Jadi kenapa sebetulnya ni pemberian vaksin COVID-19 ini dilaksanakan secara berfasa-fasa ni Puan? Vaksin COVID-19 ini dilaksanakan secara berfasa sebabnya buat masa ini bekalan vaksin di seluruh dunia belum lagi mencukupi sebenarnya, masih terhad. Sebab itulah kita ni perlu memberikan keutamaan kepada mereka yang berisiko tinggi terlebih dahulu. Sebab itu walaupun mungkin kita ni rasa kita ni perlu diberikan vaksin dengan secepat mungkin, tetapi namun hakikatnya ini dapat dibagi vaksin itu kepada kesemua penduduk kita ni dengan dengan segera. Sebab itulah daripada pihak Kementerian Kesihatan kami melaksanakan program vaksinasi ini secara berfasa untuk memberikan keutamaan mereka yang berisiko tinggi diberikan vaksin terlebih dahulu. Sebabnya walaupun negara-negara lain pun sama jua sebenarnya, mereka pun memberikan secara berfasa jua. Jadi mungkin secara rincinya lagi bilakah program vaksinasi COVID-19 ini yang mula dilaksanakan? Kementerian Kesihatan selama ini sedang membuat perundingan dengan COVAX dan juga syarikat-syarikat pengilang vaksin COVID-19. Dan sebenarnya insya-Allah vaksin COVID-19 ini dijangkakan akan tiba di negara kita ni pada penghujung bulan ini. Tapi masih lagi kira belum lagi confirm 100%, tapi dijangkakan ujung bulan macam ni insya-Allah akan menerima vaksin COVID-19 atau yang AstraZeneca yang dijangkakan akan tiba di hujung bulan macam ni insya-Allah. Tapi ianya tertakluk juga kepada situasi di peringkat global juga. Tapi sememangnya Kementerian Kesihatan memang sedang membuat perundingan dengan pengilang-pengilang syarikat dan COVAX untuk memastikan kita ni menerima our doses our vaksin COVID-19 itu. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahanlah ini akan dipermudahkan insya-Allah akan dijangkakan tiba di negara kita ini pada hujung bulan ini. Jadi di mana sebetulnya pusat-pusat vaksinasi COVID-19 ini Puan? Terdapat 4 pusat vaksinasi COVID-19 yang telah dikenal pasti. Jadi di bagi daerah Brunei Muara, pusat vaksinasi COVID-19 akan ditempatkan di indoor stadium. Dan manakala bagi ketiga daerah yang lain pula, ianya akan ditempatkan di hospital-hospital kerajaan di setiap daerah tersebut. Jadi kalau mereka yang ingin mengambil vaksin COVID-19 ini, perjanjian untuk dos pertama vaksin boleh dibuat menerusi aplikasi Bru Health. Manakala dos yang kedua pula mengikut vaksin yang diberikan nanti, dos yang kedua akan diberikan oleh petugas kesihatan di tempat vaksinasi tersebut. Mengikut perjanjian melalui Bru HIMSS. Baik, dan kita ingin mengetahui pula bagaimana cara untuk menyertai program vaksinasi COVID-19 ini, Puan?
Ya, mereka yang ingin mengikuti program vaksinasi COVID-19 ini mengikut fasa-fasanya dan mengikut kelayakannya juga, mereka bolehlah buat sementara ini sebelum kita ni menunggu vaksin itu sampai untuk membuatkan pengesahan terlebih dahulu bagi akaun BruHIMS, akaun BruHealth. Terutama sekali bagi mereka yang dapat memuat turun aplikasi BruHealth tersebut. Jadi itu yang sangat penting sebenarnya untuk kita ni lakukan. Kalaunya pengesahan bagi akaun BIS kita belum lagi dapat dibuat, maka tidak dapat membuat tempahan perjanjian. Tapi kalau sekiranya mungkin ada yang tidak dapat, macam belum compatible dia punya handphone, yang tidak dapat memuat turun aplikasi BruHealth, boleh membuat perjanjian secara melalui talian nasihat kesihatan 148. Tetapi adalah disarankan untuk mendapatkan akaun BruHIMS. Sebabnya kalau BIS kita ada akaun BruHIMS memang tidak dapat sama sekali mengikuti program vaksinasi ini. Jadi mesti ada akaun BruHIMS terlebih dahulu, dan kalau sangatlah digalakkan untuk menggunakan aplikasi BruHealth. Sebabnya ianya akan memudahkan BIS kita lagi. Sebabnya kalaunya individu tersebut mempunyai aplikasi BruHealth, lebih senang sebenarnya sebabnya boleh membuat perjanjian itu melalui daripada aplikasi tersebut. Dan apabila mereka sampai di pusat vaksinasi, hanya perlu masuk ke tempat yang mempunyai signage ataupun papan tanda perjanjian vaksinasi COVID-19. Jadi ada memang difikirkan sudah ada itulah different entrances untuk di pusat-pusat vaksinasi itu. Jadi amatlah digalakkan dan disarankan untuk menggunakan aplikasi BruHealth. Ya, jadi perlulah kita ni juga mengemaskini sentiasa aplikasi BruHealth tersebut. Jadi bagi mereka yang ingin menggunakan dengan melalui akaun BruHIMS 1, apa laman sesawangnya ni Puan? Kalau mereka yang tidak mempunyai BruHIMS, sebenarnya mereka boleh membuat pendaftaran di klinik-klinik ataupun hospital-hospital kerajaan. Kalau sekiranya mendapat kesukaran untuk membuat pendaftaran melalui laman web. Tetapi kalau sekiranya mereka lebih mahu membuat pendaftaran melalui laman web, mereka boleh membuat pendaftaran melalui www.bruhimsregistration.com. Tetapi mungkin yang lebih mudah adalah untuk pergi ke klinik ataupun hospital untuk membuat pendaftaran tersebut. Itulah seperti yang disarankan ya. Dan seperti yang dinyatakan ianya dibuat secara percuma ya Puan ya. Dan apakah yang perlu dilakukan Puan terlebih dahulu ya sebelum menerima vaksin COVID-19 ini? Seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, ianya sangat penting sebenarnya untuk BIS kita memuat turun aplikasi BruHealth tersebut. Kalau sekiranya tidak dapat memuat turun aplikasi BruHealth, hendaklah membuat pendaftaran bagi mereka yang tidak ada mempunyai BruHIMS. Dan apabila mereka telah membuat pendaftaran BruHIMS dan membuat tempahan, maka mereka insya-Allah akan dapat membuat perjanjian, tetapi ianya tertakluk kepada fasa yang dilaksanakan pada masa tersebut dan juga tertakluk kepada kelayakan individu tersebut juga. Jadi itu yang perlu dilakukan ya terlebih dahulu sebelum menerima vaksin COVID-19. Dan kita sering juga menerima soalan-soalan lazimnya yang ditanyakan. Jadi bagi mereka yang telah menerima vaksin COVID-19 ini, adakah mereka ini akan menerima ataupun mengalami kesan sampingan? Jadi apa sebetulnya yang perlu dilakukan bagi penerima vaksin COVID-19 ini? Sememangnya kita ni ketahui kalau apa-apa pun vaksin ataupun ubat ini memang ada kesan sampingan, walaupun kepada kebiasaannya kesan sampingan itu ringan dan bersifat sementara saja. Jadi antara kesan sampingan yang telah dilaporkan adalah seperti sakit di tempat penyuntikan ataupun demam ringan ataupun sakit otot, letih dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya mereka mempunyai kesan sampingan yang berterusan dan semakin teruk ataupun mereka risau, mereka perlu mendapatkan nasihat kesihatan dengan segera. Betul. Itu dia. Jadi seperti kita saksikan ya di kaca TV tadi, iaitu mengenai dengan kesan sampingan yang boleh barangkali ataupun apa yang kita ni yang akan dapat dirasakan oleh bagi mereka yang penerima vaksin ini nanti, iaitu sakit pada tempat penyuntikan, sakit kepala, sakit otot ataupun sendi, demam ringan ataupun keletihan ya. Betul, perkara itu perkara biasa sebetulnya. Yang ringan ya. Ya, seperti yang telah Puan
Atirah nyatakan sebentar tadi itu merupakan apa saja obat ataupun vaksin yang kita ambil memang biasanya ada sedikit kesan sampingannya. Baik, adakah vaksin COVID-19 ini mandatori? Ya, mungkin dapat dijelaskan? Sebenarnya vaksin COVID-19 ini tidak mandatory. Jadi tidak ada paksaan untuk bes kita mengambil vaksin COVID-19 ini. Tetapi ianya adalah sangat digalakkan untuk mengambilnya. Kerana kita ni tahu pandemik COVID-19 ini telah meragut banyak jiwa dan banyak nyawa di seluruh dunia. Jadi ini adalah salah satu langkah sebenarnya yang sangat mudah untuk kita ni ambil, iaitu untuk mengambil vaksin COVID-19. Bukan sahaja untuk melindungi kita ni, tetapi orang di sekeliling kita ni daripada jangkitan COVID-19. Dan secara keseluruhannya, apabila ramai yang mengambil vaksin COVID-19 ini, kita ni sebagai kira perisai ataupun the shield untuk penangkis, ya, bagi mereka yang tidak dapat mengambil vaksin tersebut. Jadi kalaunya bis kita dapat mengambil vaksin COVID-19 itu adalah amat disarankan untuk mengambil vaksin tersebut. Sebenarnya kita ni dah tahu kita ni akan menghadapi pandemik COVID-19 ini secara berlanjutan. Betul. So it's not going to go away. Betul. Memang virus ini akan hidup bersama kita ni selama-lamanya. Tidak ada kecuali ada apa kira ubat untuk penawarnya. Tapi ini adalah salah satu langkah yang seperti yang saya katakan tadi sangat mudah sebenarnya. Jadi apabila diberikan peluang untuk mengambil vaksin tersebut, silalah ambil vaksin COVID-19 ini. Sebabnya kita ni, kalau bukan kita ni lagi yang melindungi orang negara kita ni, siapa lagi. Jadi sebab itu ditekankan sebenarnya. Walaupun mungkin terdapat kerisauan daripada orang ramai tentang kenapa vaksin ini dihasilkan secara cepat. Betul. Iaitu dalam 1 tahun, tempoh 1 tahun. Mungkin ada kerisauan ataupun kebimbangan di kalangan orang kita ni. Ataupun macam mungkin ada berita-berita yang tidak sahih di luar sana yang viral selama ini kan. Menimbulkan kepanikan sebetulnya. Ya, tapi mungkin kalau kita ni melihat risiko tidak mengambil vaksin COVID-19 adalah sangat tinggi berbanding risiko mengambil orang yang mengambil vaksin COVID-19. Tetapi adalah perlu diingatkan juga vaksin COVID-19 ini sebenarnya untuk meningkatkan daya imun sistem badan kita ni. Tetapi ianya bukan bermaksud kita ni tidak dapat dijangkiti COVID-19. Itulah yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Apakah ada jaminan untuk seseorang individu mengambil vaksin tersebut Apakah individu tersebut tidak akan menerima jangkitan ataupun macam mana. Jadi jawapannya itulah Seperti mana yang macam flu vaksin. Kalaupun kita ni telah mengambil flu vaksin, bukannya bermaksudnya kita ni akan dapat dijangkiti flu. Jadi ianya sama juga dengan COVID-19. Namun apabila kita ni dijangkiti oleh COVID-19, mungkin dia punya simptom-simptom adalah ringan berbanding mereka yang tidak mengambil vaksin tersebut. Dan juga mungkin ianya dapat menyelamatkan kita ni kecuali terutama sekali mereka yang berisiko tinggi daripada mendapat sakit tenat apabila jika mereka dijangkiti COVID-19. Jadi daripada pihak kerajaan memanglah disarankan sebenarnya walaupun ianya tidak mandatory ataupun tidak diharuskan ataupun dikehendaki untuk mengambil, tetapi bilanya ada diberikan peluang, silalah ambil vaksin COVID-19 ini. Betul sekali. Apatah lagi peluangan ini ianya diberikan secara percuma. Jadi ianya tinggal kita ni saja untuk mengusahakan untuk mengambil vaksin tersebut untuk melindungi diri kita ni sendiri sebenarnya. Jadi adakah vaksin ini sesuai juga untuk semua orang? Kerana ada juga yang tertanya-tanya. Siapa yang sesuai memakai vaksinasi COVID-19 ini? Sebenarnya vaksin COVID-19 ini telah diluluskan untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Sebab itutah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, seperti kanak-kanak, tidak dapat diberikan vaksin tersebut. Dan juga kalau individu tersebut mempunyai simptom seperti pernah mengalami alergi ataupun anafilaksis sebelum ini, apabila mereka mengambil ubat ataupun sebarang vaksin dan ataupun mereka sedang mengandung.
Individu-individu tersebut tidak boleh mengambil vaksin COVID-19. Tapi kalau sekiranya Auda merasa risau sebelum mengambil vaksin COVID-19 ini, bolehlah mendapatkan nasihat terlebih dahulu daripada petugas kesihatan. Ya. Okey, baik. Dan apakah calon-calon vaksin yang sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Kesihatan pun? Ya, sebenarnya terdapat beberapa calon-calon vaksin COVID-19. Tetapi antara calon-calon vaksin COVID-19 yang sedang diteliti oleh Jawatankuasa Teknikal COVID-19 di Kementerian Kesihatan ialah Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm dan Johnson & Johnson. Jadi ini adalah antara yang sedang diteliti. Tapi mungkin kalau sekiranya dilihat ada lagi vaksin yang mungkin bersesuaian, tidak boleh diambil kira untuk dibawa juga ke negara kita ni. Memandangkan seperti yang saya telah jelaskan tadi, bekalan vaksin itu tidak mencukupi bagi kesemua negara. Jadi kita ni perlu mendapatkan vaksin yang kira berkesan dan selamat untuk diberikan. Jadi Jawatankuasa Teknikal ini sememangnya menjalankan penilaian yang perlu dilakukan sebelum kita ni dapat menggunakan vaksin tersebut. Jadi mereka akan melihat daripada segi keselamatannya, keberkesanannya dan jenis teknologi yang digunakan. Sebabnya pelbagai jenis teknologi sebenarnya yang dihasilkan bagi vaksin, dan bilangan dos yang perlu diambil untuk mencapai imuniti. Jadi kesemua ini diambil kira daripada Jawatankuasa Teknikal COVID-19, vaksin COVID-19. Jadi walaupun mungkin kita ni pernah lihat sebelum ini, kita ni pernah menerima vaksin Sinopharm. Tapi mungkin banyak yang bertanya kenapa belum diberikan kepada orang ramai vaksin tersebut. Ianya adalah sebabnya masih lagi kita ni melihat ia punya data-data keselamatannya daripada segi kira what we call the dossier. So apabila Jawatankuasa Teknikal telah membuat penilaian bahawa Sinopharm itu daripada kesemua aspek-aspek yang diperlukan adalah selamat untuk digunakan, barulah kita ni akan memberikan vaksin tersebut. Ya, jadi bagaimana sebetulnya ni vaksin ini diberikan, Puan? Sebenarnya vaksin ini akan diberikan melalui suntikan secara intramuscular pada otot lengan tangan atas. So basically di sinilah tu akan diberikan suntikan. Dan ianya tertakluk kepada tertakluk kepada jenis vaksin yang diberikan, akan diberikan sebanyak 2 dos. Dan oleh itu dinasihatkan bagi individu yang ingin mendapatkan vaksin tersebut untuk memakai pakaian yang bersesuaian untuk memudahkan lagi apabila Auda menerima vaksin tersebut. Jadi kalau boleh pakailah pakaian yang macam kira, pasal ya di sini kan tahu yang kira boleh senanglah untuk dibuka. Sebabnya nanti apabila di pusat vaksinasi COVID-19 itu akan ada cubicles. Jadi cubicles itu memang diasingkan sudah bagi perempuan dan lelaki. So perlu diambil kira jugalah pakaian yang akan dipakai nanti apabila. Dan akhir sekali puannya kurang daripada 2 minit mungkin dapat diselesaikan jika orang ramai ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan program vaksinasi COVID-19 ini. Di manakah mereka boleh mendapatkan maklumat tersebut, Puan? Ya, Kementerian Kesihatan pada masa ini giat melaksanakan pemberitaan sebenarnya bagi program vaksinasi COVID-19 ini. Dan bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program vaksinasi COVID-19 ini, bolehlah mendapatkan maklumat lanjut di laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn ataupun ikuti kami di media sosial @MOH-Brunei ataupun Auda boleh menghubungi talian nasihat kesihatan 148 untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenainya. Sebelum saya terlupa juga, mungkin ada juga yang pernah tertanya sebenarnya sebelum ini, apa dimaksudkan dengan penduduk yang bermastautin di negara Brunei Darussalam. Jadi penduduk yang bermastautin ini artinya
mereka yang tinggal di negara kita ni yang mempunyai kad pengenalan yang sah. Jadi bukannya untuk PR saja. So mereka tidak mengambil kira warna IC, mereka yang ada mempunyai IC yang sah akan diberikan vaksin ini secara percuma. Alhamdulillah. Ya, Baik, alhamdulillah. Itu alhamdulillah. perkongsian yang Lengkap cukup lah, yang silakan, cukup Mahira. lengkap ya daripada Yang Mulia Puan Atira Fakriah binti Haji Anwar Yusof, Ketua Bahagian Perhubungan Korporat Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Mulia Puan kerana menjelaskan mengenai dengan program yang akan bakal dilaksanakan ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.